Buletin Didik 11 Disember bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mengambil serius isu buli dan rasism di sekolah dan tidak akan berkompromi terhadap insiden yang dilaporkan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan memastikan sekolah kekal sebagai ekosistem yang selamat buat murid-murid khususnya kanak-kanak. Fadlina berkata KPM mengambil maklum mengenai satu aduan yang dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi media sosial. Ia dipercayai ditulis oleh seorang murid yang mendakwa wujud insiden buli dan rasism di sekolahnya. Datuk Seri Anwar dalam ciapan di Twitternya mengarahkan KPM menyiasat isu berkenaan dengan segera. Kita di kementerian tidak akan kompromi isu buli, rasism dan ekstremisme ini dan saya percaya tindakan susulan berkaitan dengan isu ini sudah pun diwujudkan jawatankuasa sebelum ini dan saya akan ambil perhatian dan juga akan melihat isu ini secara serius khususnya dalam konteks melihat apakah tindakan-tindakan susulan yang boleh kita laksanakan. Sementara itu, beliau juga memberi jaminan bahawa langkah yang sewajarnya akan dilakukan bagi memastikan sekolah menjadi tempat di mana murid-murid bergaul dengan suasana harmoni dan berasa selamat sepanjang berada di sana. Saya juga ingin tegaskan bahawa dalam konteks kementerian juga kita cukup serius dalam isu membina karakter kanak-kanak, karakter pelajar ini dengan memberikan tumpuan kepada pembinaan karakter melalui beberapa program yang telah pun dilaksanakan oleh kementerian. Jadi pesan saya, kita harus mempunyai dan memperjuangkan dan mewujudkan ekosistem selamat untuk sekolah dan pastikan sekolah ini memang benar-benar selamat untuk anak-anak kita. Yayasan Bank Rakyat YBR dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM membantu meningkatkan kemahiran teknologi pengaturcaraan robotik pelajar B40. Satu program khas diadakan di Sebuyau, Sarawak bermula 5 Disember sehingga 26 Disember ini. Program yang meliputi 3 sesi itu berobjektif untuk membantu pelajar membina pemikiran logik dan sistematik dalam merancang dan melaksanakan program. Ia direka untuk mengukur tahap pengetahuan, sikap dan amalan pelajar melalui pra dan pasca intervensi melalui penggunaan pemprograman robotik. Pengurus Besar YBR, Syaiful Rizal Abdul Ghani berkata, langkah itu sebagai usaha memacu negara ke arah modernisasi. Ini kerana bidang inovasi harus diberi pendedahan berterusan demi kelangsungan tenaga mahir yang merupakan aset kepada sesebuah negara maju. Beliau berharap program ini memberi impak tinggi kepada para peserta dalam mendapatkan pengalaman dan menggunakan pengetahuan mengenai robotik dengan teknologi semasa. Pada masa sama, ia diharap dapat mengembangkan minat mereka dalam pembelajaran sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM. Program ini melibatkan 22 orang guru serta 3 fasilitator dari UKM yang akan membantu setiap peserta memahami kreativiti, bekerjasama dan melatih pelajar untuk sentiasa berfikiran kritikal dalam membuat sesuatu keputusan. Seramai 128 orang murid luar bandar dan daripada keluarga B40 menyertai program itu. Ia secara tidak langsung dapat menggalakkan pelajar menghasilkan perisian pintar, menguji pengetahuan berhubung sistem robotik serta menonjolkan bakat. Segmen aktiviti minggu ini memfokus tentang kebaikan memanah tradisional. Ini khusus bagi kanak-kanak seawal usia 7 tahun. Dianggap antara sunnah Nabi Muhammad SAW, aktiviti memanah tradisional di kalangan kanak-kanak memberi mereka peluang untuk belajar fokus, seterusnya mengamalkan gaya hidup sihat. Kelab Memanah Tradisional Putrajaya, Kementra, antara persatuan yang aktif memfokus kepada penyertaan di kalangan kanak-kanak. Ditubuhkan pada tahun 2017, sehingga kini kira-kira 10% daripada ahli Kementra adalah kanak-kanak. Lebih membanggakan apabila kebanyakan ibu bapa kepada kanak-kanak terbabit turut menjadi ahli Kementra. Secara keseluruhan hampir lebih kurang lebih remaja kurang sikit, remaja dalam 30 orang macam tu saja. Kanak-kanak ramai, kanak-kanak di Putrajaya ni sangat ramai. Kalau ikutkan dalam data kita dah dekat 200 orang untuk kanak-kanak sahaja. Selebihnya dewasa lah. Sebab di sini kita memang nak ada pembangunan baru, di mana kita nak ajak anak-anak kita ni satu sukan yang biasanya kita nampak tapi tak tahu keunikan dia.
Sebagai salah satu bentuk disiplin, Kementra turut menekankan kepada pemakaian busana tradisional semasa kanak-kanak ini berlatih. Ini kerana kebiasaannya mereka juga perlu memakai pakaian tradisional semasa menyertai sesuatu pertandingan. Pertamanya kita nak angkat sunnah Nabi yang hampir kata orang tu orang tak perasan. So kita nak pastikan bahawa anak-anak kita ni terdidik dengan sunnah Nabi yang patutnya dibuat sejak dahulu kali. So selain daripada itu, bila anak-anak ni dah belajar tentang panahan ni, kita nak tingkatkan dia punya fokus dan juga kerajinan dan juga kekuatan dia orang. Menurut Khairul, Kementra ditubuhkan dengan tujuan mengumpulkan pemanah-pemanah tradisional supaya minat mereka terhadap sukan itu tidak cepat berkubur. Pada masa sama, ia turut mewujudkan persaingan sihat sesama mereka. Tambahnya, kepelbagaian kaedah memanah tradisional juga dapat meningkatkan terapi diri dalam kalangan kanak-kanak seawal usia muda untuk jangka masa panjang. Ini adalah kerana mereka merupakan generasi masa hadapan yang bakal menghadapi tekanan ketika memasuki alam dewasa. Bagi murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Sri Nadi Al-Baghdadi, Tersin 15 Putrajaya, Muhammad Iradi Hafizi Mat Rosli, semakin lama dia melibatkan diri dalam sukan memanah tradisional, keindahannya semakin dapat dialami. Banyak kebaikannya. Antaranya, saya belajar untuk menjadi orang yang lebih berdisiplin, tenang, sabar dan tidak mudah putus asa. Dia meningkatkan fokus dan stamina kita. Contohnya bila nak tarik dan lepaskan anak panah tu. Jelasnya, aktiviti itu juga secara tidak langsung dapat memberikannya ilmu ketika berada di luar bilik darjah. Bagi murid tahun 4 dari SK Sri Semi Abin, Sungai Ramal, Nur Amni Nur Azhar pula, dia bersyukur dapat menyertai sukan itu seawal umurnya 7 tahun. Mula-mula saya pergi kelas memanah dengan abang saya. Lama-lama saya lihat betapa seronoknya memanah ni. Saya rasa gembira, teruja lagi pun. Memanah ni sukan riadah Nabi Muhammad SAW. Tambahnya, bergaul dengan rakan sebaya sambil mengasah kemahiran memanah juga adalah perkara yang paling dinanti-nantikannya setiap hujung minggu. Buat julung kalinya, elemen pendidikan, pelancongan, hiburan dan penjanaan ekonomi berteraskan seni, budaya dan warisan negara digabungkan dalam satu platform melalui penganjuran Titih Pusaka Seni Aswara 2022. Program dianjurkan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara dengan matlamat mempromosikan serta membawa seni budaya kepada masyarakat setempat dengan lebih dekat. Program dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTAK, Datuk Saraya Arbi dan turut dihadiri Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Aswara, Profesor Madya Dr. Khairul Azril Ismail. Program Titih Pusaka Seni Aswara 2022 diadakan dengan objektif mengangkat serta mengkomersialkan kepelbagaian seni budaya dan warisan Malaysia secara menyeluruh. Program ini turut menjadi platform buat usahawan industri seni kreatif dalam menjana ekonomi. Selain itu, pelbagai pengisian menarik dan interaktif ditampilkan, antaranya pameran seni, demonstrasi seni, menitih ilmu adiguru, jualan produk seni serta persembahan artis terkenal tanah air Datuk Jamal Abdillah dan kumpulan Floor 88. Orang ramai turut berpeluang mendalami secara langsung sesi perkongsian ilmu bersama adik guru bertauliah dan hebat dalam bidang masing-masing seperti wayang kulit, makyong dan sebagainya. Program berlangsung 2 hari bermula semalam di Taman Tasik Metropolitan Kepong, Ibu Negara. Inisiatif Universiti Teknikal Malaysia, Melaka, UTM dalam membudayakan teknologi hijau di persekitaran kampus sejak 6 tahun lalu mendapat pengiktirafan. Terbaru, institusi pengajian tinggi itu merangkul 2 pingat emas pada Anugerah Hijau Melaka AHM 2022.
Dua pingat emas yang dimenangi ialah Anugerah Pembudayaan Hijau dan Anugerah Inovasi Hijau. Dengan kemenangan itu, UTM berjaya membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM10,000, trofi dan sijil. Hadiah disampaikan Exko Pendidikan, Sains, Teknologi dan Komunikasi Negeri, Datuk Rais Yassin. Pada majlis itu, Hospital Jasin memenangi pingat emas bagi kategori Anugerah Projek Hijau, manakala Majlis Pembandaran Jasin turut memenangi pingat sama bagi kategori Anugerah Program Komuniti Hijau. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan dalam anugerah yang dianjurkan bersama Kerajaan Melaka dan Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Anugerah berkenaan melibatkan lebih 30 penyertaan terdiri daripada jabatan kerajaan, institusi pengajian tinggi, sektor industri dan swasta. Pengarah Pusat Alam Sekitar UTM, Profesor Madya Dr. Mustafa Muhammad Tahir berkata, pihaknya melaksanakan pelbagai inisiatif dalam membudayakan amalan hijau di persekitaran universiti berkenaan. Ia ujarnya termasuk membudayakan amalan kitar semula dalam kalangan warga kampus selain penggunaan teknologi solar di hampir setiap bangunan utama di universiti itu. Banyak yang UTM buat pada ketika ini ialah tentang tenaga, cekap menggunakan tenaga, di mana kita dapat mengurangkan dalam selama 6 tahun pengurusan tenaga kita dah mengurangkan sebanyak 9 juta ringgit. Jadi itu salah satu daripada yang besarlah. Selain daripada itu, kita juga sedang membudayakan kitar semula di UTM. Dan kita juga ada banyak teknologi IoT untuk menguruskan tentang penggunaan tenaga, tentang kitar semula. Jadi benda-benda teknologi baru ni kita terapkan dari UTM untuk terus memajukan ataupun menjaga environment kita lah di UTM. Bagi pengarah Hospital Jasin, Dr. Azhar Muhammad Salih pula, pihaknya sentiasa melaksanakan projek berkaitan teknologi hijau sebagai langkah penjimatan terhadap penggunaan tenaga di hospital berkenaan. Biasanya kita 3 utama. Yang pertama berkenaan dengan solar. Okey, yang kedua berkenaan dengan water harvesting. Okey, so yang ketiga adalah berkenaan dengan perbaikan chiller. Yang mana ketiga-tiga itu adalah utama, mendatangkan penjimatan yang agak besar lah. Okey. Rasanya itu paling utama yang kita laksanakan. Sementara itu, Datuk Rais berkata, kerajaan negeri sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memperkasakan amalan teknologi hijau terutama dalam kalangan golongan muda dan pelajar. Dalam memastikan inisiatif teknologi hijau ini khasnya terus diperkasakan lagi. Kalau tadi kita lihat dalam kita ada program Eco School, yang mana Eco School ini 131 buah sekolah di seluruh negeri Melaka terlibat dan 17 buah sekolah di negeri Melaka ini telah pun dikategorikan sebagai green flag. Jadi saya rasa kalau kita dapat memupuk minat anak-anak muda ini daripada kecil lagi untuk memastikan inisiatif hijau ini terus diperkasakan, apabila mereka dewasa ini saya rasa kita akan dapat lihat satu komuniti, satu masyarakat yang faham kepentingan hijau di negeri Melaka ini. Tambahnya, kerajaan negeri juga merancang menggunakan teknologi solar di semua jabatan kerajaan di Melaka sebagai langkah penjimatan. Bersua kembali. Seorang pelajar kolej menjadi pemuda kulit hitam termuda dalam sejarah Amerika Syarikat dilantik sebagai Datuk Bandar. Jalen Smith, 18 tahun, menang jawatan Datuk Bandar Early Timur Arkansas selepas memperolehi 235 undi berbanding pencabarnya Nemi Matthews 183 undi. Ketika ini, Smith merupakan pelajar di Arkansas State University Mid-South di West Memphis, Arkansas. Dalam kempennya, dia mahu meningkatkan keselamatan awam dan membawa masuk perniagaan baru termasuk sebuah kedai barangan runcit ke Bandar Earl dengan penduduknya hanya sekitar 1,800 orang. Smith menamatkan pengajian di Sekolah Tinggi Earl pada Mei lalu. We're looking at, well, I'm too young. He has no experience. He's fresh out of high school. But as I always told people, you have to start somewhere in life. Smith dijadual memulakan tugasnya sebagai Datuk Bandar Earl Januari depan. Menurut Smith, dia bertanding untuk jawatan Datuk Bandar kerana tidak mampu menunggu lebih lama lagi untuk melihat perubahan.
Kalau dah rezeki, di sebalik nama-nama besar lain khususnya dalam bidang sains dan teknologi, bintang K-pop Top dan pengacara Steve Aoki antara yang dipilih untuk ke bulan. Pilihan dibuat oleh bilioner Jepun Yusaku Maezawa dengan semua kos ditanggung sendiri oleh beliau. Senarai nama mereka yang terpilih dimaklumkan sendiri oleh Maezawa 2 hari lalu. Keseluruhan seramai 8 kru akan bersama beliau dalam penerbangan mengelilingi bulan tahun depan. Semua tiket untuk penerbangan itu sudah pun ditempah khas oleh Maezawa. Yang pasti, kesemua mereka gembira terpilih menyertai ekspedisi itu. I can't miss this opportunity. My soul is begging for this. It needs this. I have always fantasized about space and the moon since I was young. And I cannot wait to go to space. Malah kru lain yang akan turut serta dalam penerbangan itu juga terdiri daripada latar belakang berbeza. Antara mereka termasuk pelakon India Dave Joshi, atlet snowboard Amerika Syarikat Caitlin Farrington dan penari Jepun Miyu. Penerbangan akan menggunakan roket SpaceX milik Elon Musk dan juga pemilik terbaru laman sosial Twitter. Projek dikenali sebagai Dear Moon. Ia dijadualkan melakukan penerbangan selama 8 hari bermula dari hari pelancaran sehingga mereka pulang ke bumi. Sebanyak 3 hari diperuntukkan untuk mereka mengelilingi bulan pada jarak yang masih agak jauh sekitar 200 km. Ia juga susulan penerbangan Maezawa bersama pesawat Soyuz ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS selama 12 hari tahun lalu. Ini contoh keris-keris diraja yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Okay, jadi kalau kita tengok sejarah Melayu, kita akan dapat satu zaman di mana dinasti bendahara, di mana apabila tamatnya Kesultanan Melayu Melaka, di mana beberapa ada putera daripada Kesultanan Melayu Melaka yang pergi lari ke Johor. Jadi apabila tamatnya dinasti tersebut diganti dengan dinasti bendahara. Jadi salah satu contohnya adalah yang terdapat di sini lah. Ini adalah satu keris yang bersejarah yang mempunyai tarikh dan juga yang mempunyai bilah yang terdapat nama baginda Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang berpengkalan ataupun berpusat di Riau lah ketika zaman pemerintahan baginda. Jadi tercatat juga ayat Al-Quran Innallaha ma'as sabirin dan juga tahun beliau memerintah, maknanya tahun keris ini ditempalah yang bersamaan dengan 1712 Masihi. Jadi pada awal abad ke-18. Gelagat sekumpulan kanak-kanak di Rusia dalam lawatan ke pameran salji di Arkhangelsk mengakhiri buletin didik. Pelbagai acara disediakan untuk mereka termasuk meneroka kaedah menghasilkan salji dan peluang bermain bola salji buatan. Saya Syafrizan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.